Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Syaduddin bin Khairuddin. Saya Nurul Amira Batrisha binti Muhammad Zulkifli. Kami dari kumpulan Nirmala akan membentangkan buku yang telah kami hasilkan yang bertajuk Mesin Masa Iman. Mesin Masa Iman menceritakan tentang dua orang sahabat yang mempunyai satu tujuan yang sama, iaitu membina mesin masa untuk bergerak ke zaman dinosaur. Akan tetapi, untuk membina mesin masa bukanlah satu perkara yang mudah bagi mereka. Mereka terpaksa berhadapan dengan pelbagai halangan, antaranya adalah kekurangan dana, kekurangan kepakaran dan juga pian yang mengalami kemalangan. Namun, secara tiba-tiba datangnya seorang profesor untuk membantu mereka. Dengan bantuan profesor tersebut, akhirnya mereka berjaya untuk membina mesin masa untuk melihat dinosaur secara bersemuka. Roar! Jadi, berdasarkan sinopsis yang telah dikongsikan oleh Irsyad sebentar tadi, wujudnya satu tema yang boleh kita uraikan, iaitu tema usaha tangga kejayaan. Jadi, berdasarkan tema tersebut, terdapat beberapa persoalan yang berkait rapat dengan tema usaha tangga kejayaan, iaitu yang pertama, orang yang sentiasa berputus asa tidak mampu untuk mencapai sebarang impian ataupun keinginan yang mereka inginkan. Yang kedua, semua perkara akan menjadi kenyataan sekiranya kita berusaha. Dan akhir sekali, kerjasama merupakan kunci kepada kejayaan. Setiap buku cerita pasti akan ada wataknya. Jadi watak utama untuk mesin masa iman adalah iman sendiri, dan watak sampingan bagi mesin masa iman adalah Pian dan juga Profesor Imran. Pada hari ini, saya akan berkongsi kepada anda semua berkenaan dengan perwatakan bagi setiap watak yang terdapat di dalam buku kecil kanak-kanak ini. Perwatakan yang pertama ialah watak utama, iaitu watak Iman. Iman merupakan seorang yang baik hati. Hal ini demikian kerana Iman sentiasa menolong orang lain tanpa mengharap sebarang balasan dan juga tanpa disuruh. Selain itu, Iman juga merupakan seorang yang pemurah. Hal ini demikian kerana Iman sentiasa mencipta alat-alat yang mampu digunakan oleh orang lain. Dan yang ketiga, Iman merupakan seorang yang berani. Ini dapat dilihat dalam salah satu peristiwa di mana Iman menerima panggilan telefon dari nombor yang tidak dikenali. Namun, Iman tidak berasa takut dan juga ragu-ragu untuk mengangkat telefon tersebut. Dan pada akhirnya, nombor tersebut merupakan panggilan daripada Profesor Imran. Dan akhir sekali, pewatakan yang terdapat pada watak Iman ialah merupakan seorang yang rajin. Ini dapat dilihat apabila Iman bekerja separuh waktu di sebuah restoran untuk menjamin kewangan yang lebih bagi menjayakan mesin masa yang direncanakan. Sekarang bergerak kepada perwatakan watak sampingan, iaitu watak Pian dan juga watak Profesor Imran. Pertama sekali ialah watak Pian. Pian merupakan seorang yang setia. Ini dapat dilihat apabila Pian dan juga Iman merupakan rakan baik sejak sekolah rendah. Selain itu, Pian merupakan seorang yang baik hati. Ini kerana Pian sentiasa menolong Iman dalam membina mesin masa tersebut, walaupun perkara ini dianggap mustahil oleh orang lain. Dan akhirnya, Pian merupakan seorang yang tabah. Ini dapat dikaitkan dengan kemalangan yang menimpa Pian, iaitu mengakibatkan salah satu tangan Pian telah patah. Sekarang, bergerak kepada pewatakan watak sampingan yang kedua, iaitu Profesor Imran. Profesor Imran merupakan seorang yang jujur. Ini kerana beliau mengaku bahawa beliau merupakan kawan kepada arwah ayah Iman sewaktu panggilan telefon yang tidak dikenali. Selain itu, beliau juga merupakan seorang yang baik hati. Ini kerana beliau sedia membantu Iman dan juga Pian dalam merencanakan projek mesin masa tersebut. Dan akhir sekali, beliau merupakan seorang yang pemurah. Ini dapat dilihat apabila beliau memberitahu Iman bahawa terdapatnya formula untuk mencipta mesin masa yang ditinggalkan oleh arwah ayah Iman. Perkara ini membuktikan bahawa Profesor Imran bukanlah seorang yang mementingkan diri sendiri, kerana Profesor Imran tidak menggunakan formula tersebut untuk kepentingan diri sendiri, malah berkongsi kepada Iman dan juga Pian. Seterusnya, kita bergerak ke latar masa dan juga latar masyarakat bagi buku Mesin Masa Iman. Bagi latar masa, terdapat dua latar masa, iaitu yang pertama ialah waktu petang. Waktu petang adalah di mana
Iman mendapatkan panggilan daripada Profesor Imran bertanyakan tentang projek yang sedang dilakukan oleh Iman dan juga Pian. Waktu latar masa yang kedua pula adalah waktu zaman dinosaur, di mana apabila siapnya mesin masa, mereka telah bergerak ke zaman dinosaur untuk melihat dinosaur secara bersemuka. Latar masyarakat. Latar masyarakat terdapat 3 dalam buku cerita ini. Yang pertama adalah masyarakat yang suka tolong-menolong. Dapat dilihat dalam bab pertama telah menceritakan bahawa Iman merupakan seorang pencipta yang telah menghasilkan inovasi-inovasi yang bertujuan untuk membantu orang lain. Seterusnya, Profesor Imran yang telah membantu Iman dan Pian dalam menyiapkan projek mesin masa mereka sehingga berjaya. Latar masyarakat yang kedua pula adalah masyarakat yang rajin bekerja dan tidak berputus asa. Iaitu dapat dilihat Iman sanggup untuk bekerja secara sambilan, iaitu sebagai pelayan di sebuah kedai makan, di mana ini bertujuan bagi membolehkan Iman mengumpulkan duit untuk meneruskan projek mesin masa mereka. Seterusnya, Iman dan Pian tidak berputus asa dalam menyiapkan projek mesin masa mereka sehingga mereka berjaya untuk menyiapkan mesin masa mereka yang akhirnya berjaya membawa mereka ke masa zaman dinosaur. Dan latar masyarakat yang terakhir adalah masyarakat yang menghargai pertolongan orang lain. Dalam bab terakhir dapat dilihat Iman berterima kasih kepada Profesor Imran kerana telah banyak membantu mereka untuk menyiapkan projek mesin masa mereka sehingga mereka berjaya. Antara latar tempat yang terdapat di dalam cerita ini ialah latar tempat yang pertama, iaitu Kafe Kesuma. Kafe Kesuma merupakan tempat di mana Iman dan Pian menyatakan hasrat masing-masing, iaitu untuk mencipta mesin masa dan juga melihat dinosaur. Jadi daripada situ mereka telah membuat satu persetujuan antara satu sama lain untuk bekerjasama bagi merealisasikan mesin masa Iman. Latar tempat yang kedua ialah Makmal. Makmal merupakan kawasan di mana Iman dan juga Pian bekerjasama untuk membina mesin masa tersebut. Dan akhir sekali ialah latar tempat yang ketiga merupakan restoran di mana tempat Iman bekerja separuh waktu sambil menunggu Pian sihat daripada kejadian yang menimpanya. Berdasarkan buku kecil cerita kanak-kanak yang bertajuk Mesin Masa Iman, terdapat beberapa nilai yang boleh kita terapkan dalam kehidupan seharian, iaitu yang pertama ialah nilai baik hati. Nilai baik hati ini telah ditunjukkan oleh setiap watak yang terdapat di dalam buku ini, iaitu watak Iman, watak Pian dan juga Profesor Imran. Nilai yang kedua ialah nilai rajin. Hal ini dapat dicontohi daripada watak Iman yang bekerja separuh waktu sambil menunggu Pian sembuh daripada kemalangan. Dan yang ketiga ialah nilai tabah. Nilai tabah ini dapat dilihat apabila Iman dan juga Pian tidak berputus asa untuk membina mesin masa walaupun dikatakan oleh masyarakat lain bahawa perkara ini mustahil dan tidak masuk akal. Berdasarkan nilai yang saya kongsikan sebentar tadi, terdapat beberapa pengajaran yang dapat kita lihat di dalam buku kecil ini, iaitu yang pertama, kita mestilah berani dalam menghadapi pelbagai situasi. Hal ini demikian kerana kita perlulah menambah pengalaman kerana pengalaman mendewasakan kita. Dan yang kedua ialah kita perlulah sentiasa tabah dalam menghadapi setiap cabaran dan juga ujian. Dan yang terakhir ialah kita perlulah rajin untuk mencapai setiap impian yang kita mahukan. Pedagang jauh dari Bali bawa kasturi di dalam sampan. Walau jatuh beribu kali, jangan sekali putus harapan. Pantun ini memberi nasihat kepada para pembaca, walaupun kita telah gagal banyak kali dalam mengejar impian kita, jangan sesekali kita putus harapan dan terus mengejar impian kita agar kita tidak rugi dan tidak berputih mata. Sekarang, tibalah giliran saya untuk berkongsi kepada anda semua berkenaan dengan pantun yang telah kami hasilkan supaya berkait dengan buku kecil kanak-kanak ini yang berbunyi, bulat air kerana pembetung, bulat kata kerana muafakat, hidup perlu saling bergantung agar sentiasa mendapat berkat. Jadi itulah pembentangan untuk buku cerita yang telah kami hasilkan, iaitu buku cerita Mesin Masa Iman yang telah dihasilkan oleh kumpulan kami, iaitu kumpulan Nirmala. Sekian saja daripada kami. Sekian, terima kasih.